Doktor, orang mungkin mengatakan doktor telah memiliki segala-galanya. Berjaya, malah jadi mentor pada orang lain. Tapi dia tidak datang macam itu saja. Betul. Ya? Jadi, apakah prinsip doktor yang doktor pegang dari dulu sehingga sekarang ini? Saya suka Datuk cakap dia tak datang begitu saja. Sebenarnya betul, orang tak nampak apa yang kita buat dulu untuk kita jadi hari ini. Dan dia tak sanggup buat apa yang dia patut buat hari ini untuk jadi yang akan datang. Ramai orang tak faham tu. Antara yang saya pegang, prinsip yang saya pegang sampai hari ini adalah fast action, fast result. Kita nak capai result hasil yang cepat, kita mesti bertindak dengan pantas. Saya adalah the kind of person yang kalau saya belajar ilmu baru, especially berkaitan dengan bisnes, saya belajar je benda tu sekarang tu juga saya akan implement insyaAllah. Saya sangat cepat dalam bab tindakan benda macam tu. Nombor 2, komitmen. Kalau saya start something, insyaAllah I'll make sure I'll finish it. Especially related dengan business and finance. Sebab saya itu benda yang paling saya suka, passionate sangat business dengan kewangan. So I'll finish what I've started. Itu apa yang saya pegang. Pasal saya dapati orang berjaya, mereka mulakan sesuatu, mereka buat sampai habis. Orang gagal tak, orang gagal dia selalu sabotage diri dia. Dia start tapi dia tak habis. Ataupun dia start, nanti dia bagi alasan something dan dia tak complete. Orang lain sabotage, dia sabotage diri dia. Bukan orang datang bagi dia, kau tak boleh buat. Tak, dia sendiri sabotage diri dia. Okey, kadang ada orang cakap dengan saya berniaga ni tak jadilah. Ada orang santau saya. Contoh ni, orang Melayu kan, suka bab-bab pelik-pelik ni. Ada bohong-bohong kan. Jadi, saya cakap dengan dia, saya tanya dia, pukul apa you masuk buka kedai? Bila saya kaji tu, saya dapati, buka kedai lambat, tak senyum. Layanan customer teruk. So saya cakap dengan dia, sebenarnya saya dapati bukan orang santau you. You santau diri you sendiri. Sebab you tak ada disiplin. So nombor 3 bagi saya adalah disiplin. Kalau kita betul-betul nak berjaya, kita mesti sanggup kerja lebih daripada orang lain. Apatah lagi kalau kita dalam bisnes sendiri. Kadang orang ingat kita dalam bisnes kita patut relax. Tak. Kalau kita baru start bisnes over certain number of years, kita tak boleh relax. Kita mesti kerja lebih kuat sebab bisnes kita sendiri. Kalau kita kerja dengan orang lain, kita boleh buat sangat bagus, so much effort, kenapa tak boleh buat macam tu untuk bisnes kita sendiri? So, mesti sanggup kerja gigih. Of course, satu lagi adalah connection dengan Tuhan. Bagi saya, tu adalah kunci of everything ni tadi. Connection kita dengan Allah. Buat apa yang dia suka dan buat dia gembira. Maksud saya buat gembira, buat apa yang dia suka. Dia suka kita bersedekah, buat. Dia suka kita bersyukur, kita buat. Dia suka kita berselawat. Berselawat sekali dia bagi balik 10 kali. Saya buat. Since dia suka, kita buat. Sebab bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan beri apa yang kita suka insya-Allah. Itu saya pegang. Jadi kita bermula dengan niat, betul. Kita berbalik kepada pencipta kita. Betul. Ya. Okey, soalan akhir saya doktor ya. Soalan bernilai. Tengok program ya. saya ingin bertanya, kenapakah doktor buat apa yang doktor buat sekarang ini? Ya? Mengusahakan bengkel ini, panggil orang ramai, bagi percuma, ya? Begitu bertenaga untuk memastikan benda ini berjaya. Apakah matlamatnya? Matlamat doktor dan di mana doktor mendapat tenaga itu? Okey, soalan ni bila tanya kenapa saya buat apa yang saya buat, dia akan buat saya reflect saat saya jatuh. Masa saat yang bila kita dah cuba pelbagai bisnes, kita cuba pasarkan pelbagai produk, orang tak nak atau orang beli tapi orang tak bayar. Dia itu bukan berlaku sekali, dia berlaku berulang-ulang kali selama beberapa tahun. Seolah-olah kita pegang apa saja dinding. Pegang apa saja dinding, stuck. Bila kita berada dalam keadaan tu, Datuk, bila saya berada dalam keadaan tu, saya adalah nak cari atau cuba mencari apa masalahnya aku ni sebenarnya. Nak kata belajar tak pandai-pandai. Nak kata tak cukup sifat. Apa masalah dia? Adakah aku ni memang dilahirkan memang tak boleh berniaga? Maksud tu,
tahun 98, 99, waktu masa ekonomi tengah start jatuh. Saya pun baru berhenti kerja lepas tu. Jadi kita macam stuck. Macam mana nak yang dikatakan berniaga boleh jadi jutawan, berniaga boleh kaya. Saya tak nampak masa tu. Saya tak nampak jalan tu. Saya cuba macam-macam tak jadi. Saya baca macam-macam buku untuk cari penyelesaian, tak jumpa. Kita minta tolong dengan ramai orang, tak ada siapa yang boleh bantu. Tanya parents lagi lah, dia kata apa, baik kau pergi kerja. Benda tu tak dapat jawapan, sehinggalah saya menggadaikan rumah ayah saya untuk buat satu pelaburan skim cepat kaya masa tu. Habis duit tu dalam masa 2 minggu. Pinjam dengan Along, nak selesaikan pula masalah ni. Kena kejar, datang rumah. Mak saya terpaksa bohong, kata saya tak ada kat rumah. Semua isu tu berlaku. Bila kita dalam keadaan yang sangat stuck, sangat sesak, dan kita minta jawapan, tak ada siapa boleh bantu dah tu. Masa itulah kita akan faham apa perasaan dia kepada ramai orang dekat luar hari ni. Sebab saya faham masalah dia. Ramai orang nak ubah hidup, nak bina kewangan yang bagus, nak berjaya. Ramai orang nak bantu mak bapak dia. Ramai orang nak buat sesuatu yang lebih baik untuk diri dia. Ramai orang tersangkut dekat hutang yang dia tak expect atau dia expect. Macam saya dulu. Dan tak tahu macam mana jalan keluar. Orang macam ni saja yang akan faham dan akan appreciate apa yang saya buat. Dan saya percaya apa yang saya buat. Kenapa? Sebab saya melihat saya dulu adalah orang ni. Saya dulu pernah sangkut dekat situ. Tidak ada orang boleh bagi saya jawapan macam mana nak ubah hidup saya. Tak ada orang boleh bimbing masa tu. Pada tahun 98, tahun 9, tahun 2000. Dan saya jumpa somebody, seseorang yang memberitahu saya macam mana saya nak ubah hidup saya. Dia cakap, saya perlukan mentor. Hanya satu benda tu saja Datuk dia cakap dengan saya. Dia tak ajar saya benda lain. This jutawan Cina ni hanya cakap dengan saya, Azizan, kau nak berjaya bisnes, kau tak ada mentor. Bertahun-tahun kau berniaga, tak ada siapa ajar kau. Kau tak ada siapa, kau tak berguru. Kau ego, kau rasa kau pandai. Kau cuba sendiri. Dia kata kau tak ada mentor. Kau pergi cari mentor, belajar. Itu saja yang dia cakap. Hidup saya lepas tu saya start berubah. Saya pergi cari mentor. Saya belajar, absorb, rather than aku dah tahu semua benda. Dan life saya start berubah. Masa tu saya ingat balik apa saya janji. Satu hari nanti saya mesti sumbangkan balik ilmu saya ni untuk bantu orang yang perlukan bantuan saya. Yang tak perlu, tak apa. Yang perlu kan. Dan saya juga buat, kenapa saya buat sekarang? Sebab itulah sebab dia. Kita buat program seminar ni tu. Kita belanja banyak duit untuk bagi orang tempat belajar. Hadir, panggil orang datang. Ada orang yang bila hadir kelas kita, dia belajar daripada apa yang kita belajar ni, walaupun percuma. Ada yang datang jumpa saya lepas kelas, datang, terima kasih. Dengan sebab kelas percuma ni, hidup saya sekarang dah meningkat. Ada yang dah berhenti kerja, cikgu, suami isteri. Dah berhenti kerja, pendapatan dapat 30,000 sebulan. Jumpa saya dekat Shah Alam. Bila saya dengar sebanyak sangat cerita macam ni, walaupun kelas percuma hidup dia berubah, saya adalah macam, oh syukurnya. Dibandingkan dengan saya dulu, tak ada siapa yang tunjuk jalan. Tak ada, nak ada seminar kelas percuma pun tak ada dah tu masa tu. Jadi, balik kepada soalan kenapa saya buat apa yang saya buat. Dan kenapa saya bertenaga. Sebab tenaga tu datang daripada emosi. Saya tak boleh harap semua orang akan jadi kaya. Tak mungkin semua orang boleh jadi kaya. Sebab apa? Bukan semua orang nak kaya. Bukan semua orang sanggup berusaha untuk membina kekayaan. Saya cerita kewangan. Tapi kekayaan sebenar adalah kekayaan jiwa. Tapi saya cerita, ramai orang cerita kaya ni cerita duit. Ramai orang nak duit, tapi ramai orang tak berusaha. Tak nak berusaha dapatkan duit. Tapi ramai orang bukan pasal duit, berusaha mendapatkan duit. Berusaha nak dapatkan ilmu untuk buat duit pun dia tak nak. Macam mana dia nak jadi kaya? Jadi saya melihat usaha yang saya buat ni mudah-mudahan mungkin tak mengkayakan semua orang. Tapi saya boleh membantu ramai orang mencapai sedikit impian mereka. Tak banyak, sikit. Ramai yang dapat hantar mak bapak dia pergi umrah, lebih pantas. Ramai yang dapat hantar pergi mak bapak pergi haji. Ramai yang boleh bayar banyak hutang dia. Ramai yang dapat beri rumah yang lebih baik. Ramai yang dapat spend banyak masa dengan family. Bagi saya itu kebahagiaan yang best. Bila kita lihat ada peningkatan dalam hidup seseorang berkat sedikit perkongsian kita melalui apa yang kita buat. Jadi saya nampak apa yang kita nak bukan hanya keberkatan dunia. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat bila saya tak ada satu hari nanti. InsyaAllah dia menjadi satu ilmu yang berpanjangan. Menjadi saya pasif
pahala. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita buat ni, Datuk. Terima kasih, Doktor. Ya. Semoga usaha Dr. Azizan berterusan demi masa depan bangsa dan negara, insya-Allah.